Hai, Assalamualaikum. Saya Upail. Assalamualaikum, saya Zaid. Kami nak pergi umrah hari ini. Kami nak minta maaf. Doa kami selamat pergi dan selamat balik. Amin. Excuse me, guys, excuse me. Sini. Okay guys, kita orang kat sini. Yang tadi tu terlepas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Semoga kawan-kawan sihat, senang sejahtera. Untuk video kali ini, Ulu Badan TV nak buat kelainan sikit, iaitu kami nak kongsi pengalaman percutian kami sebelum ini. Untuk episod pertama ni, kami akan kongsi pengalaman kami menunaikan umrah. Okay guys, menunaikan umrah itu biasa bagi yang pernah pergi. Tawaf, sa'i, Kaabah, makam Nabi SAW serta ziarah. Bercakap pasal ziarah, kami nak kongsi beberapa tempat yang jarang jemaah lain dapat pergi. Selalunya syarikat agensi tak bawa ke tempat ini atas alasan tertentu. So, jom pergi ke tempat yang kami panggil rare ini. Jom. Nak ikut! Allah
Tadi sedikit cerita berkenaan perjalanan kami dari Kuala Lumpur ke Madinah dan kawasan sekitar Masjid Nabawi. Okey, sekarang seperti mana yang kami dah janjikan, kami akan tunjukkan kepada sekalian penonton tempat-tempat yang rare yang jarang jemaah dapat pergi. Okey, untuk penerangan tempat-tempat yang rare ni, kami memerlukan bantuan daripada Daddy kami untuk membantu kami. Daddy, boleh tolong kejap? Yep. Daddy, boleh Daddy bagi penerangan sikit tentang tempat-tempat yang rare ni? Footage dah siap? Dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, insya-Allah saya akan bantu anak-anak saya di dalam Hulu Balang TV untuk memberi sedikit sebanyak penerangan mana yang saya tahu berkenaan perjalanan umrah mereka tahun lepas. Ini adalah Bukit Uhud, iaitu salah satu pinjaman syurga kepada kita. Bukit Uhud ini biasa bagi kita dan insya-Allah jemaah akan dibawa ke sini untuk program ziarah. Ini adalah Bukit Memanah dan di sini adalah makam syuhada, termasuklah singa Allah iaitu Sayyidina Hamzah yang gugur syahid ketika peperangan Uhud. Apa yang hendak dikongsikan Hulu Balang TV adalah peristiwa selepas Nabi SAW cedera teruk dan di mana Nabi SAW dibawa. Ya, Nabi dibawa oleh para sahabat ke kaki Bukit Uhud untuk dirawat dan diselamatkan. Video ini menunjukkan lokasi di mana Nabi Muhammad SAW diselamatkan oleh para sahabat dan kerana cedera, kesakitan, keletihan, baginda telah bersandar di kaki bukit ini dan pada ketika itulah darah Nabi SAW melekat pada batu dan sehingga ke hari ini batu ini berbau wangi. Dan selepas itu baginda Nabi dibawa ke gua kecil di sebelahnya untuk dirawat oleh anak anda baginda Fatimah radhiyallahu anha, Abu Bakar serta Abu Ubaidillah Al-Jarrah. Dan selepas dirawat, baginda dibawa oleh Talha bin Ubaidillah untuk dibawa ke atas bukit di dalam gua Maharis supaya para sahabat yang lain dapat melihat bahawa Nabi SAW masih lagi hidup. Dan di situ juga Nabi disembunyikan untuk dilindungi. Di hadapan van putih ini pula adalah Masjid Fasah, yang mana ketika baginda Nabi SAW cedera teruk, baginda Nabi telah menunaikan solat zuhur secara duduk. Di atas peristiwa itulah ulama mengatakan itulah istimak hukum yang membenarkan kita solat duduk ketika uzur. Masjid 7 merupakan satu kompleks bersejarah yang sering dikunjungi oleh para jemaah. Masjid ini merupakan gabungan dari 7 masjid kecil yang sebenarnya hanya 6 masjid ditambah dengan Masjid Qiblatain. Dan di sinilah di mana tentera-tentera Islam berkubu. Dan bangunan ini yang dinamakan Masjid Al-Fatih kerana tempat ini merupakan tempat solat Nabi Muhammad selama pertempuran peperangan Khandaq. Dua lokasi yang rare berkaitan Masjid 7 dan peperangan Khandaq. Pertamanya, Masjid Bani Haram. Ia merupakan rumah kepunyaan sahabat Nabi SAW iaitu Jabir radhiyallahu an. Ketika proses menggali parit, Jabir radhiyallahu an terlihat Nabi yang sangat kelaparan. Jabir meminta isterinya memasakkan kambingnya yang seekor untuk santapan baginda Nabi. Dan beliau menjemput Nabi untuk makan, sebaliknya Nabi telah menjemput seluruh bala tenteranya untuk makan bersama. Jabir ketakutan jika makanan tidak cukup. Lalu Nabi sendiri menghidangkan makanan kepada tenteranya sehingga kenyang. Malah masih berbaki untuk santapan Jabir dan isterinya serta penduduk yang kelaparan. Yang keduanya, setelah kemenangan peperangan Khandaq, Nabi SAW telah naik ke Bukit Sila. Nabi SAW bersujud lama sehinggakan sahabat Nabi Muaz bin Jabal menangis kerana ingat bahawa Nabi SAW telah wafat. Sebenarnya, Nabi SAW cukup gembira atas dua perkara. Pertamanya, iaitu selawat atas Nabi. Allah dan malaikat selawat ke atas Nabi SAW. Dan yang keduanya, Allah janjikan bahawa umat Muhammad tidak akan diazab seperti kaum yang terdahulu.
Baiklah, ini adalah telaga Biru Izzik. Ia terletak lebih kurang 100 meter daripada Masjid Quba, tapi masih ramai jemaah yang tidak dibawa kemari. Ia terletak di rumah sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Kalsum bin Hidmin radhiyallahu an. Di saat hijrah baginda Nabi SAW, sebelum sampai ke lokasi Masjid Nabawi sekarang, baginda telah singgah di kawasan Masjid Quba dan bermalam di rumah sahabat baginda ini selama 4 hari. Dan ketika itulah baginda dan sahabat membina Masjid Quba. Di perkarangan rumah ini terdapat telaga yang dipanggil Bil Izzik, yang mana airnya masin lalu diludah oleh Nabi SAW sehingga menjadi enak. Dan Nabi SAW sendiri telah minum dan berwuduk dengan air telaga ini, dan ia kekal sehingga ke hari ini. Ketika mula sampai ke kota Madinah ini, orang-orang di Madinah tidak kenal yang mana satukah Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika baginda duduk di atas batu ini sedang berehat dan cahaya matahari menyinari baginda, sahabat baginda Abu Bakar radhiyallahu an telah menaungi baginda, dan ketika itulah penduduk Madinah dapat mengenali bahawa yang dipayungi itulah baginda Nabi SAW. Masjid Bani Unaif atau Masjid Subuh adalah tempat di mana Nabi SAW menunaikan solat subuh yang pertama di bumi Madinah. Jaraknya daripada telaga Biru Izzik adalah sejauh 400 meter sahaja. Most of the Prophet League, kisah dua sahabat berbeza pendapat bertemu Nabi SAW untuk diselesaikan permasalahan mereka. Dalam perjalanan mendapatkan Nabi, laluan mereka terang kesan daripada cahaya dari Nabi SAW. Setelah bertemu dan diberi nasihat, mereka berdamai dan bertaubat. Untuk perjalanan balik, laluan mereka gelap kerana kali ini Nabi berada di belakang mereka. Dan Nabi meminta mereka terus berjalan, dan tidak lama selepas itu, tongkat mereka mengeluarkan cahaya menyuluh laluan mereka pulang. Masjid ini juga dikenali sebagai Masjid Cahaya dan Masjid Taubat. Ini adalah rumah seorang pemimpin Yahudi, Ka'ab bin Al-Ashraf, yang memusuhi Nabi SAW. Ka'ab sakit hati atas kekalahan kaum Quraisy semasa pertempuran Badar. Lalu dia membuat syair yang di dalamnya telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Ka'ab telah dibunuh atas perintah Nabi SAW. Antara sahabat Nabi yang membunuh Ka'ab adalah Muhammad bin Basalamah dan Abu Nailah atau Silkan bin Salamah, iaitu saudara angkat Ka'ab sendiri. Sebagai makluman, ini adalah batu sempadan yang membezakan tanah halal dan tanah haram. Berlokasi di sebelah timur Masjid Quba dan dikelilingi oleh pohon-pohon kurma membuat telaga ini menjadi salah satu telaga yang sering dikunjungi oleh baginda Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah bersabda, "Apabila aku mati, mandikanlah aku dengan 7 timba air dari telaga Al-Gars." Setelah baginda Rasulullah SAW wafat dan telah dimandikan dengan air dari telaga Gars, maka air dari telaga ini mula mengering sehinggalah ke hari ini. Dan ada yang mengatakan bahawa telaga ini juga adalah salah satu pinjaman syurga buat kita. Allahu a'lam. Ini adalah muzium kereta api, dan jika berkesempatan bolehlah datang ke sini. Kita boleh tahu berapa hebatnya kuasa Islam pada zaman dahulu. Rel kereta api ini bersambung daripada Turki zaman Uthmaniyah sampailah ke kota Madinah, dan jika tidak kerana perang, rel kereta api ini dirancang disambung sehingga ke Patani. Itulah susur jalur negara-negara Islam. Kita juga boleh pergi ke Dar Al-Madinah Museum ataupun Museum Madinah. Di situ kita dapat penjelasan mengenai penghijrahan Nabi, pembukaan Madinah, Rumah Siti Aisyah, sejarah Masjid Nabawi,
kisah peperangan Uhud, Kandak dan banyak lagi. Sebenarnya terlalu banyak tempat-tempat rare yang jarang dapat kita pergi. Masjid Syakain, iaitu masjid di mana Rasulullah akan singgah setiap kali pergi ke Bukit Uhud, dan di situ juga Rasulullah dan tentera peperangan Uhud singgah malam sebelum pertempuran berlaku. Masjid Al-Mustarah, di mana Rasulullah akan singgah setiap kali balik daripada Bukit Uhud. Masjid Juhaina, di mana Rasulullah memerhati proses pembinaan parit untuk pertempuran Kandak. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berpeluang ke sana, janganlah lepaskan peluang untuk menziarahi tempat-tempat yang rare ini. Jadi seterusnya, saya memohon ampun maaf jika ada kesilapan dan kesalahan daripada saya, dan seterusnya kita ikuti perjalanan Hulu Belang TV menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum. Pang-pang ala kaza, amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا
Break. Pang ala kaza, po amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau. Kita akan tiba di stesen. Sila pegang susur tangan. Sila pastikan tiada barang anda yang tertinggal. Selamat jalan. Pang ala kaza, po amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau Okay, syukur Alhamdulillah. Itu sedikit sebanyak penerangan tentang tempat-tempat yang ada di Madinah dan kisah perjalanan kami menunaikan ibadah umrah. Kami harap ia sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita dan panduan orang yang hendak ke sana. Okey, kepada kawan-kawan yang dah subscribe channel kami, terima kasih banyak-banyak. Teruskan support kami dengan menekan butang like dan share channel kami. Kami nak sambung buat cerita percutian kami lagi. Jadi kami nak korang semua komen di bawah. Komen yang banyak-banyak kami akan pilih. Antara tempat-tempat percutian yang kami nak buat kali ini adalah Auckland, Perth, Tokyo, London, Los Angeles. Dan okey guys, komen yang paling tinggi kami akan buat video tu dulu. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni di bawah. Dan kita akan jumpa lagi di dalam video percutian yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ikut. Ikut. Kita di jalan. Kita boleh balikkan dia. Having to disable those and cross next. Okey, dah. Pang ala kaza, po amai